Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثم أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati barisan kepimpinan, tuan-tuan muslimin-muslimat hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dapat dipertemukan kita secara maya ini untuk sama-sama kita berkongsikan beberapa perkara daripada ilmu-ilmu yang dapat kita kongsikan, yang juga mudah-mudahan memberikan satu manfaat kepada semua untuk sama-sama kita amal dan juga sama-sama kita sebarkan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya lebih kepada untuk membawakan satu topik perbincangan berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan juga untuk sama-sama kita tadabburkan ayat-ayat suci Quran ini, yang juga mudah-mudahan sewaktu mana kita membacakan ayat Quran itu, kita dapat juga memahami apakah isi kandung yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu perkara yang menjadi intipati penting dalam kehidupan. Dan sebelum kita membawakan kepada perbincangan tafsiran yang lebih panjang, untuk pada malam ini saya sukalah untuk kita sama-sama mengumpas sedikit perkara berkaitan dengan ilmu tafsir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan orang dia salah faham, salah mengerti tentang berkaitan dengan ilmu tafsir. Bahawa ada yang menganggap bahawa ilmu tafsir ini adalah ilmu terjemahan, ataupun ada yang menganggap bahawa ilmu tafsir ni satu perkara ayat Quran yang diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang pelbagai. Tetapi sebenarnya dari sudut ilmu tafsir ni satu perkara yang cukup besar. Yang pertama sebabkan ianya mencakupi, merangkumi, menyentuh kepada ilmu berkaitan dengan wahyu ataupun kalamullah ataupun Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan betapa bahawa definisi ilmu tafsir ini satu ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal Al-Quran, dan juga daripada aspek ia menunjukkan maksud kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sahabat yang dikasihi Allah, ilmu tafsir yang utama menghuraikan, menerangkan perkara-perkara mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang termasuk dalam Al-Quran, ayat-ayat perkara-perkara berkaitan dengan dosa, pahala, syurga, neraka, halal dan haram, segala-galanya itu dinyatakan oleh Allah, dan juga Allah Ta'ala meletakkan tujuan kepada manusia untuk difahami dan juga untuk dilaksanakan. Adapun pada pendapat Imam Said Sharif Ali bin Muhammad Al-Jurjani mengatakan bahawa tafsir ini dia satu ilmu yang membicarakan tentang kalamullah dalam aspek yang pelbagai. Antaranya pelbagai aspek. Yang pertama tafsir, yang kedua takwil. Tafsir itu perkara yang tak dapat diketahui melainkan dengan adanya naqal, iaitu dengan adanya asbabun nuzul, berkaitan dengan keadaan mengapakah satu ayat itu Allah turunkan, dan peristiwa-peristiwa yang berkait dengan ayat-ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala pula ilmu tafsir juga ada yang bahagian itu dinamakan sebagai takwil. Takwil ni satu ilmu yang menghuraikan juga tentang Al-Quran melalui kaedah bahasa Arab. Melalui kaedah bahasa Arab. Mana kata sahabat yang dikasihi Allah, ilmu tafsir ni mesti ada landasan ilmu yang kukuh, asas ilmu yang kukuh, bahasa Arab sebagainya. Bahkan juga mesti mengetahui tentang keadaan ilmu ataupun keadaan ayat-ayat itu diturunkan itu sebab apa. Maka semua ni perkara-perkara yang membantu kepada sesebuah itu dapat difahami dengan jelas. Baik, contoh kita
membaca. Dalam Al-Baqarah kita membaca ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau diterjemahkan bahawa fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Kalau diterjemahkan. Tapi di sudut tafsiran sebenarnya al-fitnah di situ merujuk kepada perkara kekufuran. Merujuk kepada perkara kekufuran. Makna kata tak boleh untuk kita hanya memahami dari sudut zahir ayat tanpa kita melihat apakah tafsiran yang hendak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, penting juga untuk kita memahami berkaitan dengan ilmu tafsir Quran ini supaya apa? Tidak berlaku salah faham. Tak berlaku salah faham terhadap Quran sewaktu mana kita membaca dan sewaktu kita membaca terjemahan ataupun sebagainya. Contoh yang pernah berlaku, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, pernah berlaku di negara kita. Berlaku di negara kita ni bila mana orang yang menafsirkan Quran itu mengikut hawa nafsu, mengikut cara masing-masing, maka akan menyebabkan salah faham terhadap tafsiran yang disampaikan. Contoh yang berlaku, cerita Rasul Kahar. Cerita Rasul Kahar ni cerita yang masyhur di tempat kita dulu. Di negara kita ni satu cerita peristiwa yang masyhur. Sebab apa? Sebab Rasul Kahar ni seorang lelaki yang mengakui sebagai Rasul bagi Bani Melayu. Maka bila dia mengakui sebagai dia ni Bani Melayu, maka dia pun menyatakan bahawa terdapat dalam Quran itu ayat yang diturunkan oleh Allah menuju kepada diri dia. Kalau tuan-tuan tahu apakah surahnya, mungkin tuan-tuan pun terkejut. Surah yang dinyatakan ialah surah Yasin. Dia menganggap bahawa Yasin itu Allah Taala turunkan kepada dia. Dengan sebab apa? Sebab kalau kita baca Yasin, kita akan jumpa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu daripada kalangan rasul. Dalam Quran tak ada sebut nama siapa. Tak ada sebut pun nama Nabi SAW. Hanya Allah katakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu daripada kalangan rasul. Maka Rasul Kahar ni dia ambil ayat ni. Dia ambil ayat ni, dia katakan bahawa ayat ni turun pada aku. Dia kata maka ayat ni turun pada saya. Yang dilantik untuk menjadi rasul bagi Bani Melayu. Maka orang yang tak faham, orang yang tak tahu tentang tafsiran Quran, maka dia pun terima bulat-bulat apa yang disampaikan, maka dia akan sesat. Dia akan jadi salah faham kepada Al-Quran. Yang sebenarnya ayat itu memang tunjuk khusus untuk Nabi SAW. Allah katakan Yasin. Yasin ni di antara nama-nama mulia bagi Nabi SAW. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah Taala nak tekankan, nak tegaskan bahawa memang benar bahawa kamu ini wahai Muhammad ialah rasul daripada kalangan rasul-rasul yang ada. Dan juga kitab Al-Quran wal Qur'anil Hakim itu satu risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebagai satu panduan dakwah kepada umat Nabi SAW. Maka suatu kepentingan juga untuk difahami bahawa tafsiran ini dengan merujuk kepada imam-imam kita, dengan merujuk kepada ulama-ulama muktabar yang ada di tempat kita ke ataupun ulama-ulama muktabar yang ada di seluruh dunia. Kalau tempat kita ni, tuan-tuan, para sahabat yang dikasihi Allah, dah banyak kitab-kitab rujukan yang boleh kita rujuk sebagai panduan. Dalam bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu pun sekarang ni pun dah ada. Ataupun kalau yang nak mudah bagi kita, kalau mungkin orang awam, perkara yang mudah untuk kita rujuk ialah tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Itu pun satu kitab tafsir yang sesuai untuk kita baca, untuk kita rujuk dan juga untuk kita tadabburkan perkara-perkara berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan juga sahabat yang dikasihi Allah, ilmu Quran ini, tafsir Quran ini juga termasuk padanya itu ilmu-ilmu yang pelbagai lagi. Antaranya contoh ilmu ulum Al-Quran. Ulum Quran ni pula banyak pecahan-pecahannya. Antaranya perkara an-nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh.
ayat-ayat yang Allah turunkan yang pertama, dan juga ada ayat yang kedua tu untuk menafikan, membatalkan pada ayat yang pertama. Contohlah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, sebelum ada pengharaman Quran, Allah pernah turunkan ayat wala taqrabus solah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati Quran ketika mana kamu dalam keadaan yang mabuk. Maka ini ayat yang pertama. Maka bila mana kemudian itu Allah teruskan pula ayat yang mengharamkan menyebabkan arak, judi sebagainya. Mana kata ilmu Quran ni cukup luas. Tak boleh hanya kita mengambil satu ayat saja dengan kita menafikan ayat yang lain. Dan juga sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkara-perkara, contoh syarat-syarat, di antara syarat-syarat untuk seseorang tu menjadi ahli tafsir Quran, paling tidak dia kena ada menguasai hampir lebih kurang 13 buah ilmu Al-Quran. Ilmu akidah, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu badi, ma'ani, sebagainya itu semua itu perkara-perkara yang terpecah daripada perkara dalam bahasa Arab. Nah, sebutnya ulama-ulama terdahulu sangat besar payah untuk mencari ilmu, mengarang kitab, mengeluarkan menghasilkan kerang kitab tafsir ini sebagai panduan kita umat yang terkemudian. Dan juga kita hari ini dah mudah. Hari ini kita dah mudah. Kita hanya tinggal saja mungkin beli kitab tafsiran yang dah diterjemahkan, rujuk sahaja, tak rujuk dengan kitab, rujuk dengan ustaz-ustaz yang boleh membantu kita supaya kefahaman kita waktu kita membaca Quran, waktu kita dengar Quran, waktu kita waktu kita belajar Quran itu, maka menambahkan cinta kita, menambahkan faham kita kepada Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan para sahabat yang dikasihi Allah, Imam Habib Allah Al-Haddad menekankan bahawa Quran ini jangan sekadar baca. Quran ni bukan sekadar hanya untuk dibaca, tetapi mesti dibaca, mesti fahamkan, mesti ditadabburkan. Bila kita baca, kita tak faham, maka boleh jadi kita akan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Quran. Tapi bila kita baca, kita faham, maka akan membantu kita untuk kita tadabbur, kita menghayati ayat-ayat Al-Quran. Bila kita dah baca, kita dah faham, kita dah tadabburkan, kita dah menghayati setiap inci ayat Quran tu, maka akan membantu kita pula untuk kita mengamalkan isi kandung Al-Quran. Maka sebab tu Quran ini bukan sekadar untuk kita baca, tapi ditambah lagi dengan kita faham, ditambah lagi dengan kita tadabbur, ditambah lagi dengan kita mengamalkan, yang akhirnya akan menyebabkan timbul rasa cinta, rasa zuk, rasa kasih, rasa seronoknya waktu kita membaca Al-Quran. Tambah lagi sekarang ni kita sedang musim musabaqah, tilawah, hafazan dan juga tilawah dan hafazan Al-Quran sekarang ni, peringkat antarabangsa. Kita dengar orang baca, kadang-kadang tak faham. Tapi bila ada ustaz yang menghuraikan, ada ustaz yang mentadabburkan ayat tu, maka kita dengar, oh ayat ni cerita tentang perkara-perkara sekian. Ayat ni cerita tentang tentang halalnya dalam perniagaan, apa yang halal dalam perniagaan, apa yang haram dalam perniagaan. Ayat ni cerita tentang akhlak orang mulia. Ayat ni cerita tentang ciri-ciri orang fasik, orang munafik. Maka bila kita faham, maka sekurang-kurangnya kita tahu faham makna tadabbur ayat, maka kita akan berusaha untuk mengamalkan dengan ayat tentang ciri-ciri munafik. Kita menjaga diri kita daripada tercebur dalam kelompok orang-orang yang ada ciri-ciri kemunafikan. Itu penting untuk kita memahami ilmu Quran, ilmu tafsir ini, supaya kita baca Quran, kita lebih dekat kepada Al-Quran. Dan juga ulama juga, tuan-tuan para sahabat yang dikasihi Allah, ulama sangat besar payah dalam menghasilkan Quran ini untuk menjadi panduan kepada umat yang terkemudian. Ada setengah ulama mengarang tafsir secara tahlili, yakni menafsirkan Quran itu daripada surah Al-Fatihah sampailah kepada An-Nas tanpa putus satu pun. Ada juga ulama yang menafsirkan Al-Quran itu secara
maudhu'i. Ambil satu perkara tajuk, maka dicarilah dalil-dalil Quran untuk dibahaskan. Contoh ayat tentang riba ataupun ayat tentang perniagaan. Maka ulama akan kumpulkan apa sahaja ayat-ayat yang berkaitan hukum perniagaan itu, maka semua itu akan dihuraikan dalam satu kitab tafsir maudhu'i. Maka ini satu kelebihan untuk sama-sama kita hari ini untuk kita beramal. Melalui Quran itu dah faham, maka akan membantu kita meningkatkan lagi faham kita, dan waktu kita mendengar Al-Quran, waktu kita baca Quran sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, itu akan menambahkan khusyuk kita dalam ibadah. Ini perkara yang kita nak kena sama-sama capai, sama-sama untuk kita usahakan supaya waktu kita berinteraksi dengan kitabullah ini, maka akan ada perkara-perkara manfaat yang boleh kita sama-sama dapat, dan juga memberi satu kesan yang baik pada diri kita untuk kita tambahkan lagi kualiti interaksi kita kepada Al-Quran. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, saya kira itulah sebagai satu ta'aruf kita pengenalan bagi minggu ini untuk sama-sama sebagai satu mukadimah ringkas berkaitan dengan ilmu tafsir yang menjadi satu ilmu yang tertinggi dalam Islam sebab menyentuh aspek Al-Quran. Juga mudah-mudahan memberikan satu manfaat pada semua untuk sama-sama kita tambahkan lagi semangat, tambahkan lagi kesungguhan, tambahkan lagi kecintaan kita kepada Al-Quran, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Helmi atas perkongsian ilmu yang bermanfaat tadi yang bertajuk ilmu tafsir. Pengajaran atau ulasan yang saya dapat iaitu tafsir atau tadabbur ni adalah sangat penting supaya kita tidak tersesat. Yang kedua, Quran ni kita jangan sekadar baca, kita juga mesti faham melalui tadabbur dan untuk hayati, lalu kita amalkan. Dan yang terakhir, Al-Quran akan bantu kita untuk faham dan bantu untuk tingkatkan kualiti ibadah kita. Okay. Semoga ilmu yang diperolehi pada malam ini dapat dihayati dan diteruskan kepada mereka yang tidak berpeluang hadir. Untuk slot kedua iaitu lalu agensi, izinkan saya mempersilakan Puan Ala Mansurah untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Jom Kira Gaji Ikut Akta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar malam ni? Waalaikumsalam. Boleh dengar saya dengan jelas ya? Boleh. Jelas, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya mulakan, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tekak saya tak apa baik. Dah dekat seminggu batuk-batuk. Tapi insya-Allah saya cuba sampaikan macam mana kita nak kira gaji ikut akhta lah . So jangan kita auta saja, dan saya percaya bahawa kebanyakan di sini sama ada kita adalah majikan maupun kita adalah pekerja, kita sama-sama tahu macam mana nak kira gaji pekerja kita. Okey, seperti yang kita tahu di Malaysia ini kita telah pun dibond under Undang-Undang Akta Kerja 1955. So untuk semua majikan, ini adalah buku akta yang terkini yang telah pun diupdate berdasarkan kepada updated yang terkini 1955 dan juga beberapa akta terkini mengikut amendment 2023 lah . Okay. Hari ni kita hanya sentuh macam mana nak kira gaji sahaja. So sekarang kita share link . Okay. So hari ni kita kira macam mana kita nak kira gaji ikut akhta . Okay, sebelum kita nak tahu dulu sama ada kita boleh kira gaji seseorang pekerja tu ikut akhta atau tidak, kita kena tahu dahulu siapakah yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Kemudian kita akan belajar apa itu upah, taksiran upah, dan juga kenapa pentingnya kita tahu macam mana nak kira upah.
Lepas tu kita kena tahu tempoh kira upah dan masa bayaran upah. Macam mana kita nak kira upah? Ini adalah yang terkini untuk kira upah bagi kerja yang bulan tidak lengkap. Dan akhirnya sekali kalau majikan kita ni salah kira, macam mana nak buat? Okey. So kita tengok dulu pertama skop kerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja ni, satu adalah dia cover semua sektor swasta. Tak kira jawatan apa, had gaji berapa, status pekerjaan sama ada tetap, sementara, percubaan, separuh masa pun cover pekerja tempatan maupun pekerja asing. Okay, kalau ada apa persoalan just inform saja. Dia cakap, Puan Ala saya nak tahu, Kak Ala saya nak tahu. Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi. So kiranya dekat negara kita ni sangat baik Akta Kerja 1955 juga cover pekerja asing. So kalau pekerja asing kita ni kita salah kira upah ke, kurang kira upah ke, dia pun juga boleh mengadu. Siapa pula yang tak dilindungi kat bawah Akta Kerja 1955 ni? Satu, kerja kerajaan. Dua, contract for service. So kita kena tengok kita punya dokumen, adakah dia tulis contract of service ataupun contract for service. Kita bila dapat offer letter, kita kena tengok. Tapi kita nak tengok juga kita punya contract for service tu adakah dia genuine ataupun tidak. Yang tu ada cerita lain lah Ketiga adalah pekerja yang belum memulakan perkhidmatan. So apa tu pekerja yang belum memulakan perkhidmatan? Pekerja yang belum memulakan perkhidmatan tu maksudnya contoh awak ni dapat offer letter daripada company ABC. Dalam company ABC ni awak pun tender lah notice period selama sebulan. Dia kata awak kena kerja dekat company ABC pada 1 hari bulan Jun 2023. Tapi pada 25 hari bulan Mei, tiba-tiba syarikat ABC tu call. Dia cakap, Puan, minta maaf walaupun kita dah offer Puan tapi sekarang kita ambil pekerja lain. So jika awak dalam kategori itu, makanya pekerja seperti ini tidak akan dilindungi di bawah akta sebab belum mula lagi perkhidmatan dekat company ABC tu. Okey, kita nak tengok apa tu upah mengikut section 2 taksiran upah ni dia adalah pokok dalam semua bayaran termasuk wang tunai ni lah termasuk apa-apa melainkan perkara-perkara 6 perkara di bawah. Kalau majikan kita tu bagi allowance perjalanan, contohnya kita pergi KL lepas tu kita buat claim balik. So yang itu semua tidak termasuk. Kenapa kita perlu tahu taksiran upah ni dengan jelas? Kerana perkara inilah akan menentukan macam mana kita nak kira kita punya overtime, kerja lebih masa. Semua tu adalah bergantung kepada taksiran upah ini. Jadi kita kena faham lah kalau majikan kita bagi kita allowance berdiri contohnya ataupun allowance kesusahan, allowance makan, adakah itu dikira sebagai upah ataupun tidak? Yang itu kena jelas lah supaya nanti bila kita nak claim OT dia akan kira sekali dekat dalam kita punya upah tadi tu. Sampai sini ada soalan tak? So jelas kita tengok tempoh kira upah. Okey, bila masa kita nak bayar upah majikan-majikan ni? Kejap lah, ada soalan. Kejap Okey, contoh kalau saya asingkan allowance, katalah dia ada gaji basic. Contoh kita ada bagi allowance handphone, maksudnya allowance lain lah. Yang tu kalau kita tak kategori sebagai upah,
Maksudnya dekat contohnya OT ataupun KWSP kita tak masuk dalam percentage. Betul tak? Okey, di dalam bila kita cerita pasal upah kan Kak Yan, gaji setiap akta ni berbeza. Akta KWSP dan juga Akta Employment Act ni, Akta Pekerja 1955 ni, dia terminologi upah dia berbeza. Okey, kalau untuk OT pula, dia apa-apa sahaja yang recurrence, maksudnya Kak Yan bagi dia allowance telefon, bulan ni dapat 100, bulan depan pun 100, bulan depan lagi 1 pun 100. Fix. Maksudnya dia cuti ke apa ke tetap 100, itu dikira masih upah. Yang mana dia masih dikira OT. Dikira untuk kiraan OT. Oh, okey, faham. Tetapi kalau untuk KWSP pula, Akta KWSP dia tidak menilai itu sebagai upah. Okey, faham. Basic sahaja. Tengok dia kena tengok akta KWSP. Kalau kita tengok dekat bahagian bawah tu, apa-apa yang tidak termasuk dalam taksiran upah, apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari apa-apa bonus tahunan itu tidak dikira upah kalau untuk Employment Act lah, akta kerja. Tetapi kalau KWSP pula berbeza. Dia bonus tahunan tu dikira sebagai kiraan upah untuk dinilai sebagai pembayaran KWSP. Okay, kita tengok tempoh kira upah. Tempoh kira upah ni yang selalu kita akan tengok dia dari bawah Seksyen 18 lah. Seksyen 18 ni dia mewajibkan majikan bayar upah pekerja sekurang-kurangnya sekali bagi setiap bulan. Dan dia harus ditetapkan dalam satu-satu kontrak perkhidmatan. Bila dalam offer letter, kita sebenarnya sebagai majikan kena letakkan bilakah waktu tempoh kita cycle gaji. Contohnya kita kena letakkan dekat dalam offer letter tu gaji kita dikira daripada 1 hari bulan sehinggalah hujung bulan, sama ada 30 hari bulan, 31 ataupun 28. Dan dia akan dibayar gaji pada bila? Dalam tempoh itu. Tapi ada juga majikan, contohnya dia buka pada bulan sebelumnya 21 hari bulan Mei hinggalah 20 hari bulan Jun. Tu pun dikira cycle, tapi kena beritahulah dekat dalam offer letter tu, satu kontrak perkhidmatan. Tapi kalau katalah dia tidak beritahu dalam kontrak perkhidmatan tu, maka tempoh upah ni tak boleh melebihi 1 bulan dan dia akan dianggap sebagai 1 bulan tadilah, 1 hingga 30. Kalau tidak diberitahu dekat dalam offer letter. So offer letter kita ni ada beberapa perkara yang wajib ada lah. Mana tahu ada rezeki nanti Kak Ala akan share apa yang perlu ada dan wajib ada dekat dalam offer letter untuk protect pekerja dan juga untuk protect majikan. Okay, kita tengok pula masa nak bayar upah ni bila. Kita akan tengok pada Seksyen 19 kurungan 1 dan kurungan 2. Dia dah beritahu dekat situ, masa bayaran upah tidak lewat dari hari ke-7 bagi mana-mana tempoh upah. Dan upah kerja lebih masa pula kerja OT hendaklah dibayar tidak lewat dari hari terakhir upah berikutnya. So tak boleh sampai gaji bulan depan sebelum tu. So tempoh kira upah. Ini yang saya terangkan tadi, contoh tempoh kira upah dan masa bayaran upah. 1 hari bulan hingga hujung bulan. Sama ada 30 atau 31 atau 29, 28 lah Februari. So kena bayar antara 1 hingga 7 hari bulan. Ataupun kita boleh juga tuliskan kat dalam offer letter tu 24 hari bulan Mac, sebelum tu hingga 23 April. Bulan terkini. Bila kita nak bayar gaji? 24 hari bulan April. Boleh tak majikan bayar gaji lewat dari masa pembayaran upah yang ditetapkan? Ada siapa nak share dengan Kak Ala tak? Boleh tak majikan bayar gaji lewat? Tak boleh.
Kalau tak boleh kenapa? Akta kata 7 hari bulan dan ke bawah. Kalau tak boleh, section berapa yang kata memang tak boleh? Tu dah tak boleh, tak tahu dah. Okey, sebenarnya majikan masih boleh bayar gaji pekerja lewat daripada 7 hari bulan. Boleh bayar. Dengan syarat majikan boleh memuaskan hati pengarah ketua jabatan tenaga kerja yang pembayaran itu tidak dapat dibuat atas sebab-sebab yang munasabah. So boleh tak sebenarnya? Tapi tadi Haziq kata dia bayar 9 bulan tu boleh ke? 9 hari bulan? Okey, dia kalau katalah JTK ni bila dia terima aduan sahaja, yang tu di bawah Section 19(3) lah Kak Yan. Section 19(3) ni dia membenarkan majikan untuk relax-relax dulu, bukanlah relax macam mana. Maksudnya kalau memang financial syarikat itu tidak membenarkan dia untuk membuat pembayaran tepat waktu, dan juga dia boleh buktikan bahawa contohnya ada bencana alam dan sebagainya untuk mengganggu dia untuk membuat pembayaran yang tidak lewat. Maksudnya yang membuatkan dia tak boleh nak bayar tidak lewat. Dia mesti nak terlewat bulan tersebut. Jadi dia tidak akan didenda lah. Berapa denda dia Kak Yan kalau lambat? Tak tahu. Tak kena tengok buku ni. Tahun sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni 10,000. Sekarang dah jadi 50,000. Setiap satu kesalahan. Jadi majikan kena kiralah gaji dengan betul. Saya selalu minta tolong majikan tolong bayar gaji dengan betul lah. Dan kira gaji dengan betul. Tapi tahun ini kita dah banyak kes juga yang mana pekerja sekarang sangat cepat dan pantas buat aduan kepada JTK. Alah, nak kongsi sikit. Ada satu company Kak Yan buat ISO. Dia kata ada beberapa orang kan diorang dah diorang memang dah tahu Employment Act ni, diorang purposely buat case sebab diorang nak saman company. Tahu, ni sekarang scammer di mana-mana dan salah satu scammer adalah dia buat benda macam ni untuk dia nak saman dan dapat duit. Faham? Di tangan saya masa saya bekerja pun ada seorang pekerja, dia safety officer, yang mana sebelum syarikat Ala bekerja, dia dah pun berjaya filekan saman di JTK dengan 2 syarikat yang dia bekerja sebelum ni. Satu dia berjaya dapat dalam pampasan 6 bulan, satu lagi dia dapat pampasan 3 bulan. Kiralah gaji dia dalam 3,000. Tu je lah kerja dia. Lepas tu nanti dia diberhentikan, dia berhenti, dia dapat pampasan, lepas tu dia pergi kerja tempat lain. Cuma alhamdulillahnya bila dia masuk dekat betul, scammer sekarang memang bijak. Dia cari duit kat situ. So kalau macam macam bila dia masuk dekat tempat saya, itu paling penting sebenarnya sebagai majikan. Dia bijak kan? Kita kena jadi lagi bijak daripada dia. Make sure documentation kita betul. Lepas tu kita tahu apa hak majikan, apa dokumen-dokumen yang diperlukan, macam mana kita sebagai majikan nak uruskan pekerja-pekerja yang ada masalah. Macam mana kita nak manage dia punya salah laku. Berapa kali nak bagi warning letter, berapa kali kita nak bagi dia show cause letter, dan berapa kali kita nak kena panggil dia counselling. Baru dah semua proses counselling dah, show cause letter dah dan sebagainya. Lepas tu kita sadaqallahul azimkan dia. Makanya dia tak ada ruang lagi untuk mencabar majikan di bawah
JTK mahupun mahkamah perusahaan. So kalau ikut kes Kak Ala, 24 hari bulan 9 ni ada satu kes daripada klien yang ada saman JTK, ada dicabarlah oleh pekerja dia di mahkamah JTK. Dia request dalam amount dalam belah-belah ribu lah kiranya. Cuma dokumentasi lah, kita kena jelas lah tu. Asas daripada ni, cuma kalau kita kena faham untuk tuntutan di JPP, Jabatan Perusahaan, excuse me, penuntut boleh menuntut dalam tempoh yang pendek, iaitu 60 hari sahaja. Tetapi kalau dengan JTK, tempoh yang dia boleh tuntut tadi ni selama 6 tahun. Lama tak? 6 tahun tu, katalah orang tu dah pernah kerja dengan Kak Yan 3 tahun dulu. Dia dah berhenti pun, dia masih boleh tuntut Kak Yan di JTK. Sebab dia terbuka JTK terbuka selama 6 tahun. So macam mana pula kita nak kira upah kalau bulan tu tak lengkap? Yang ini provision baru untuk tahun ini dia update. Ada 4 cara yang situasi yang mana majikan ni kena kira secara prorated dia. Satu situasi kalau pekerja kita tu mula bekerja lepas hari pertama bulan berkenaan. Contohnya dia masuk kerja 15 hari bulan 6, dia masuk kerja bukan 1 hari bulan lah kira je. Dia masuk kerja 3 hari bulan 3, macam tu. Kedua, pekerja yang ditamat perkhidmatan sebelum akhir bulan berkenaan. Contohnya dia bekerja daripada notis dia sampai 21 hari bulan 8 lah katakan. Jadi macam mana nak kira gaji dia daripada 1 hari bulan sampai 21 hari bulan. Yang kita cerita ni adalah cerita yang pekerja yang gaji bulan sahaja. Kalau kata perlukan maklumat macam mana nak kira gaji pekerja hari dan pekerja gaji minggu, nanti bila-bila insyaAllah Kak Ala akan share. Sebab dekat dalam Employment Act ni, dia bukan sahaja terguna pakai untuk orang yang gaji bulan. Dia gaji hari, orang yang gaji minggu. Jangan terkejut tau kalau macam Kak Ala itu dengan Felda. Felda memang popular gaji hari. Gaji hari, gaji minggu. Kalau dekat Sabah Sarawak, kalau dengar cerita, hari tu ingat tak macam ada cerita orang mengandung, orang bersalin tu, isteri dia bersalin, dia tak dapat paternity leave. Jadi dia tak dapat cuti jaga isteri bersalin. Jadi mereka tak boleh guna pakai kita punya akta kerja yang ni. Dekat Sabah Sarawak dia tak guna, dia pakai ordinan. So sama juga cara nak kira kalau pekerja kita ni ambil unpaid leave. Macam nak kira gaji unpaid leave dia separuhnya. Separuh bila dia cuti unpaid leave 1 hari ke, dia unpaid leave 2 hari ke, macam mana nak kira? Jom kita tengok macam cara nak kira. Okey, upah bulanan ni kena bahagi dengan bilangan hari dalam tempoh upah tertentu. Itu bilangan hari yang layak dalam tempoh upah. Contohnya Ali mula kerja 6 Jun. Gaji dia 3,000. Bulan Jun ada berapa hari? 30 hari total. So dia masuk kerja 6 Jun, jadi sampai hujung bulan tu dia sebenarnya bekerja 25 hari. Jadi kita bahagikanlah 3,000 bagi 30 hari kali 25 hari. Upah bulan Jun adalah 2,500. Itu gaji dia, itu upah dia lah. Sampai sini jelas tak? Jelas. Okey, kita tengok macam mana kalau kita salah bayar gaji. Maksud majikan salah bayar gaji,
macam mana nak mengadu, di mana nak mengadu. So aduan buruh sekarang sangat senang nak buat aduan. Dia boleh telefon online, WhatsApp, boleh email. Lepas tu kalau saya senang je lah, saya WhatsApp dengan pegawai JTK yang saya kenal. Ataupun yang kes pertama yang saya tahu ada apps ni, WFW adalah pekerja foreign worker saya, Nepal yang beritahu. Kakak, sekarang Malaysia bagus. Saya tekan saja boleh adu. So dia ngadu melalui itu WFW. Dekat situ you login saja dah boleh dapatkan buat segala jenis aduan terhadap majikan yang ada sekarang. So daripada mula tahun ini, daripada bulan 10 tahun lepas hingga terkini, ada ramai majikan start ambil training HR for non-HR. Selalunya itulah training HR untuk yang bukan HR, maksudnya managers dan juga yang mana leader, supervisor, supaya kita nak elakkan, syarikat-syarikat nak elakkan berlakunya kesalahan dalam proses dan juga pembuangan pekerja-pekerja dan juga pengiraan yang betul bagi pekerja-pekerja. Supaya kita nak elakkanlah bila kita punya pekerja ni kata Kak Yan, skamer makin bijak, pekerja makin bijak, makanya majikan kena makin bijak lah. Daripada kalau kita buta-buta, saman is one thing. Kalau you tersalah buang pekerja tak ikut proses dengan betul, makanya sampai tahap kiraan kepada gaji yang kita kena bayar pada pekerja tu, kalau orang tu belum confirm gaji dia akan pampasan boleh sampai 12 bulan. Kalau you all kira lah, kalau katalah gaji dia tu 4,000 kali dengan 12 bulan, 48,000 dia boleh tuntut. Kalau dia punya dia dah confirm pula, kalau gaji 4,000 kali dengan 24 bulan. So dia boleh tuntut 96,000. Kes terkini yang paling tinggi adalah tuntutan, saya tak ingat dalam beberapa bulan lepas, dia menang award 1.78 juta. Kaya kan? Kawan saya baru menang award last year bulan 10. Dia dapat 220,000. Setakat ini jelas tak? Sebenarnya saya memang fokuskan training hari ni adalah kepada memang 100% macam mana nak kira gaji sajalah. So kita tengok, saya walau bagaimanapun sebenarnya sebagai majikan adalah bagi saya wajiblah juga untuk kita ikut Akta Kerja 1955. Saya nak petik sikit lah Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pernah pun bersabda, yang maksudnya dengar dan taat kepada pemerintah itu merupakan suatu perkara yang hak, iaitu kemestian. Selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, apabila mereka iaitu pemerintah mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Jadi majikan kalau ada dekat dalam grup ni, saya menyerulah supaya kita bersama-sama ikut Akta, jangan ikut perasaan atau auta. Dan kalau kita ada pekerja, kita cubalah untuk buat yang terbaik. Dan begitu juga, tapi kalau katalah pekerja kita tu memang tak baik, jangan buang dia suka-suka hati, jangan ananya dia tak bayar gaji dan sebagainya. Tolong buat proses yang sepatutnya dan selayaknya dengan adil dan kita buang mereka dengan baik.
Ada apa-apa soalan tak? Kak La open apa-apa saja Q&A dalam coverage HR.